Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma fakihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saya ucapkan jazakumullah jazaa juga pasal masjid serta hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa yang berharga ini untuk kita meneruskan perkongsian ilmu kita yang tertangguh sekian lama. Dan ini adalah pertemuan yang pertama kita selepas kita diuji dengan wabak COVID-19. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kasih sayangnya melepaskan kita dengan segera, mengangkat daripada kita wabak ini dan juga apa juga gejala serta ujian dan fitnah yang lainnya. Semoga kita dapat kembali kepada kehidupan kita yang lebih baik dan lebih sempurna seperti sebelum ini. Tuan-tuan, kita sambung buku You Are The Best sampai besok apa? Besok apa? 441. Betul. Jangan mengumpat. Itu dia. Dalam bab 57. Betul. Bab 57, imej diri terbaik. Cerita tentang imej manusia terbaik, iaitu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik, paling mulia, paling tinggi derajat dan nilai kedudukannya, inna akramakum indallahi, di sisi Allah, ialah siapa? Atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi dalam ayat yang pendek ini kita tahu bahawa yang boleh membuat penentuan prasyarat SOP untuk menilai seorang manusia itu mulia hanya pencipta dia, iaitu Allah Ta'ala. Allah saja. Kita tak boleh sewenang-wenang sebagai manusia. Kita nak letakkan ikut kehendak kita, peraturan kita. Aku rasa dia ni baik sebab dia memang sesuai dengan saya. Dia ni bagus sebab dia mencapai SOP saya. KPI saya buat betul. Tidak, itu bukan mutlak. Kita kena gunakan ketentuan Allah Ta'ala untuk menilai manusia. Dan kerja menilai manusia, meletakkan manusia itu ialah kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja kita ialah memenuhi KPI Allah. Allah nak kita jadi orang bertakwa. Dan itu yang kita belajar daripada mula sampai akhir, insya-Allah. Kita belajar bahawa orang yang bertakwa itu ialah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai manual hidup dia. Orang yang menghayati Al-Quran dalam kehidupan dia, sehingga Al-Quran menjadi manual, panduan, pedoman, petunjuk, bimbingan di dalam kehidupan dia. Itu orang bertakwa. Ramai yang merasa diri dia bertakwa dengan sebab mengerjakan beberapa ibadah, dengan menjaga beberapa perkara yang Allah larang, mengerjakan beberapa perkara yang Allah suruh. Ramai yang rasa aku ni orang baik, aku sembahyang subuh, aku datang dengan kuliah, aku ngaji. Ramai yang rasa diri baik. Tapi KPI yang Allah letak lebih tinggi daripada itu sebenarnya. Sebab untuk orang bertakwa ni ada ganjaran, ada kelebihan yang amat banyak. Antara ni kita nak berhajat sekarang ni, kita nak keluar daripada cengkaman COVID-19 ni. Kita perlu bertakwa. Bukan saja SOP. SOP salah satu laganya wasilah untuk kita mencapai takwa. Tapi Allah sebut, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang menjadikan Al-Quran sebagai manual hidup dia dalam apa keadaan pun, dalam keadaan dia tak ada gejala penyakit atau wabak,
atau dalam keadaan dia aman, damai, apa saja pun, Al-Quran jadi manual hidup dia, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan dia pintu-pintu keluar, jalan-jalan keluar daripada segala isu semasa, isu-isu yang menimpa diri dia atau negara dia atau manapun. Jadi itu yang penting. Tanggungjawab kita, semakin Allah uji kita, semakin perlu kita tingkatkan diri kita memenuhi KPI Allah agar kita menjadi orang bertakwa. Itu saja sebenarnya. Sepatutnya lebih ramai orang bertakwa di musim COVID-19 ini. Sepatutnya lah. Sebab itu saja jalan keluar. Usaha kita yang lain, SOP, menjaga jarak, menjaga social, physical, sebagainya itu, semuanya itu ada asbab, wasilah sahaja. Tapi yang akan menjamin kita selamat daripada segala ujian ini, dapat keluar daripada ujian ini, ialah Allah SWT. Dan Allah beritahu senang je, kalau kamu nak selamat, jadilah orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, mesti jadikan Al-Quran sebagai manual. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okay? Dan di situ kita cerita 4 imej orang yang terbaik. Bukan orang yang terbaik sini, imej orang yang boleh tak mahu boleh pakai topeng 24 jam. Bagus jadi. Bagus itu betul, tapi bukan itu. Berapa ramai yang pakai topeng tapi tak tutup orang. Berapa ramai yang pakai topeng tapi tak solat. Dia takut dengan virus tapi tak takut dengan azab Allah. Dia takut kena bayar RM1,000 kalau tak pakai topeng. Takut. Tapi dia tak takut dengan amaran, peringatan, azab, seksaan Allah SWT. Bagus dia. Alhamdulillah. Tapi itu di sisi manusia. Penilaian sebenarnya ialah di sisi Allah SWT. Okay? Jadi itu mukadimah setelah kita lama tak berjumpa, supaya kita tak lari. Tuan-tuan masih ingat lagi apa yang saya sebut? Buku ini dari mula sampai akhir mengajak kita kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai manual hidup kita. Itu tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab kita untuk menjadi kuntum khaira ummah, agar kamu menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik, umat yang paling mulia. Kembali kepada pengajaran, panduan, pedoman, bimbingan, petunjuk, rahmat daripada Al-Quran. Jadi selepas itu kita masuk ke 41. Antara ciri imej manusia terbaik ialah dia tak mengumpat. Jadi tentang tajuk jangan mengumpat. Apa dia mengumpat? Sebelum kita baca, apa dia mengumpat? Mengumpat ni apa? Kita menyatakan sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang tidak baik mengenai saudara kita, dan benda itu benar. Benar, memang dia begitu. Kita menyatakan suatu keburukan, satu keaiban yang saudara kita tak suka kalau kita cakap tu pada orang lain, dan dia tak suka dengan benda itu, dan benda itu memang benar. Kalau tak benar, dia bukan mengumpat. Kalau kita kata sesuatu yang tak benar, keburukan, keaiban mengenai saudara kita, ya, dan benda itu tak benar, itu dipanggil buhtan. Buhtan, kazibun, dusta, tuduhan. Okay? Yang kita kata fitnah, bahasa kita asalnya bukan begitu mana fitnah tu. Bahasa Melayu kita fitnah. Tapi sebenarnya bahasa Arab itu panggil kazibun atau buhtan atau iftira'un alaih. Satu yang direka-reka ke atas orang. Okay? Jadi kalau benar yang kita sebut itu, benda yang aib itu, benda yang buruk itu benar ada pada dia, kita sebut di belakang dia, maka itu dipanggil ghibah, mengumpat. Yang sedapnya riba. Ramai orang takut nak menuduh orang, itu menipu. Tapi riba ni betul lah aku cakap, tapi kamu menipu. Memang dia macam tu. Memang perangai dia macam tu. Memang dia begini-gini. Itu ujian. Betul tak? Betul tak? Nak cakap ni tak betul, kita tahu kita menipu. Walaupun ramai yang suka pakai menipu ni, tapi ramai juga yang dia agak teragak-agak juga lah nak menipu. Ni nanti ketahuan yang dia cakap tu tak betul. Tapi berapa ramai orang yang ringan, mudah untuk mencerita kebetulan orang. So, betul lah aku cakap ni, aku cakap betul. Bukan tipu, aku tak reka. Itulah hebatnya agama Allah ni. Allah dalam dua perkara ini, termasuklah riba. Okay?
Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu saling mengumpat sebahagian yang lain antaranya sebahagian yang lain. Pahlawan kita. Ayyuhu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtum. Sekarang sambung ayat itu, kita buka surah Hujurat. Allah sebut, adakah kamu suka, kamu nak makan daging saudara kamu yang telah meninggal dunia? Pastinya kamu tak suka. Kecuali kita golongan kanibal. Hakikatnya orang suka mengumpat di rumah ada darah kanibal tu kan. Alhamdulillah. Dia suka makan daging saudaranya. Menceritakan dalam buku yang saya tuan-tuan dah beli daripada saya, buku tentang lidah. Lidah tak bertulang, kerana lidah tak bertulang tu, ada saya huraikan tentang makna riba, makna mengumpat dan pengecualian dalam hukum riba ini. Perkara-perkara yang kadang-kadang kita boleh menyebut tentang satu keburukan, keaiban dengan tujuan-tujuan yang benar. Okay? Tapi dia terhad dan terbatas. Dia terhad dan terbatas. Okay? Jadi baca buku tu balik, merajak balik buku tersebut dengan apa dia mengumpat yang dibenarkan. Tapi sebelum balik dia amat terhad. Kita selalu mengambil kelonggaran ini dan yang diberikan oleh syarak seluas-luasnya. Semuanya boleh. Aku cakap betul, aku tak tipu. Memang dia macam tu. Memang buruk sangat dia ni. Perangai dia teruk. Aku cakap ni pasal kisah lampau, nanti kena juga. Kononnya kita punya alasan cukup kuat. Jadi berhati-hati. Wadaya kata ba'dukum ba'dha. Ini dipanggil nahi, larangan. Larangan yang bentuk kalau dibuat dosa besar. Sebab apa? Sebab apa dosa besar? Sebab Allah sebut tentang balasan dia pun besar, iaitu seperti makan bangkai saudara kita sendiri. Ya, walaya tabaqtukum ba'd. Dan janganlah ada antara kamu yang mengumpat sebagai yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba, maknanya tidak akan kuat, teguh dan benar iman, keyakinan kita. Iman ini keyakinan, perkara dipanggil perkara berkaitan dengan keyakinan, sehinggalah lurus hatinya. Apa maksud lurus hatinya? Sehingga hatinya berada di atas jalan yang lurus, atas petunjuk Allah Ta'ala. Okay? Atas petunjuk Allah Subhanahu. Hatinya juga berada di atas bimbingan Allah SWT. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa dia orang yang hati mereka lurus dan sentiasa mendapat bimbingan? Jawapannya, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, maka akan diberi petunjuk, bimbingan ke dalam hatinya. Jadi nak dapatkan iman yang lurus juga dia berpunca daripada hati. Iman dia amat berkait rapat dengan hati, bukan dengan fikiran dan otak. Kalau otak tak sama, Allah lebihkan kita sebagian dalam bab otak ni. Tapi dalam bab hati kita umat wahidah sebenarnya. Kita sama-sama boleh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin, orang kaya, orang pandai, orang bodoh, orang sihat, orang sakit, hitam, putih, jauh, dekat, semuanya boleh beriman. Sebab memang hati mereka Allah jadikan ada fitrah yang suci bersih, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjaya orang sentiasa menyucikan hatinya daripada segala macam penyakit, kotoran, gejala, wabak yang boleh merosakkan hati itu. Okay? Dan rugilah orang yang mencemarkannya, membiarkannya rosak mengikut hawa nafsu. Sebab kerosakan hati pertama sekali ialah hawa nafsu. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baca lagi, ada banyak ayat tentang perkara ini. Jadi ada yang jahat, ada yang baik. Siapa yang membersihkan hati ini pada hawa nafsu yang jahat, yang buruk,
maka insya-Allah dia akan mendapat bimbingan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rasa Ustaz, saya benda ni memang saya dah fikir dah buat kajian. Sebab tu saya terima. Sebenarnya tidak, sebenarnya kita ikut suka hati kita. Orang yang punya keyakinan yang kuat, hatinya akan menurut kehendak Allah, bukan kehendak fikiran dia, apa yang dia rasa. Bila kita ambil benda yang kita rasa, pasti dia berbeza dengan agama Allah. Sebab tu keyakinan perlu. Keyakinan kita bahawa apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran atau Sunnah, itulah yang terbaik. Kena ada. Bila keyakinan itu tertanam dalam hati, maka Allah tambah iman ke atas. Allah bagi hidayah tasbih. Hidayah tasbih, pengukuhan. Allah tambahkan lagi keimanan. Tambahkan, kukuhkan lagi keyakinan kita. Hidayah ada 3 jenis. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 jenis. Ada satu hidayah bermakna hidayah sebagai bentuk bimbingan, pengajaran yang Nabi ajar kita. Nabi atau guru-guru kita ajar itu petunjuk dalam bentuk bimbingan. Itu kerja kita saling mengingat, menasihat. Itu hidayah petunjuk. Satu hidayah dalam bentuk taufik yang kedua. Dalam bentuk taufik itu hanya Allah. Hanya Allah yang boleh memberi kebenaran, izin kepada siapa-siapa itu mendapat hidayahnya. Orang yang dapat maklumat, kita dah beritahu, guru dah ajar, ustaz dah ajar, Al-Quran dah beritahu, dia tahu benda tu boleh atau tak boleh, tapi siapa yang nak izinkan dia untuk menerima perkara tersebut? Allah sahaja. Itu hanya kerja Allah. Dan yang ketiga, dipanggil hidayah at-tasbih. Hidayah dalam bentuk pengukuhan. Dia dah beriman, dia yakin, Allah tambahkan lagi. Zadahum imanan. Allah tingkatkan lagi ke atas mereka keimanan. Tambahkan lagi petunjuknya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu semua yang Allah uruskan. Jadi hati yang lurus ini mesti daripada keyakinan. Macam mana kita nak yakin? Yakin itu datang daripada ilmu. Yakin itu datang daripada ilmu. Kita kena belajar. Kita tak boleh rasa-rasa ikut-ikut je. Di situ datang keyakinan. Belajar kena serius, kena sungguh-sungguh. Kita kena rasa, ya Allah, aku kena belajar sampai yakin. Dapat ilmu yakin. Ilmu yang menambahkan keyakinan pada kita. Waktu belajar ni perkara yang tak ada noktahnya. Bila kita mati pun tak nak belajar. Lepas tu jadi ilmu yakin dah. Apa yang kita yakini tak kita lihat besok di akhirat. Di alam barzakh kita. Jadi selama kita dunia ni, tanggungjawab kita untuk yakin, cari ilmu, meningkatkan keyakinan agar hati kita pun mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Dan Allah sebut Nabi sebut wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisan. Tidak akan luruslah hati seorang itu sehingga lurus lidahnya. Besarnya peranan lidah. Walaupun hati ini raja oleh semua anggota, tetapi rupanya ada kait rapat dengan lidah. Dalam buku Lidah Tak Bertulang ke Syurga atau ke Neraka itu ada saya sebut tentang kebaikan lidah dan kejahatan lidah. Tentunya dah beli itu manfaatkanlah. Ada masa banyak, masa Covid ni banyak masa tak nak keluar banyak sana kemari. Patutnya boleh banyak ada baju untuk memahaminya. Dan lidah yang lurusnya apa? Lidah yang tidak berdusta, tidak mengumpat, lidah yang hanya berkata qaulan karimah, qaulan ma'rufah, qaulan maysura. Semua dalam Quran ada. Lidah yang digunakan untuk cakap perkara baik, berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Itu dia maksudnya. Seseorang itu tidak akan sampai kepada hakikat iman sehingga dia dapat menyimpan lidahnya, iaitu menjaga lidahnya daripada menuturkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Sebab itu kita tahu hadis yang masyhur, kita tahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang dia mengaku dia beriman, dia yakin keimanannya itu untuk keyakinan pada Allah dan akhirat, maka apa dia kena buat? Dia cakap lidah ni kena cakap yang baik ataupun diam.
Bahkan diam itu jauh lebih baik daripada bercakap dalam banyak keadaan, khususnya pada waktu-waktu seperti ini. Waktu Allah uji kita dengan wabak COVID ini, ada macam-macam besi. Daripada mula Allah uji kita COVID ini sampai bila tak tahu nak habis ni, macam-macam besi, pandangan, tuturan, perbincangan, idea manusia yang kadang-kadang kita tak tahu mana satu yang betul ni. Ada kan? Apa sebenarnya ini konspirasi ke apa? Siapa punya konspirasi? Ke Amerika, ke China, ke Rusia? Ini kat ini dah sampai akhir zaman ke? Ini kerja Yahudi, Zionis ke? Kita dah, yang ni akan bercakap, yang ni bercakap, masing-masing bercakap. Yang berubah ni masing-masing bercakap, tapi di segi takwanya tak jadi apa-apa. Macam tu juga. Itu masalah kita. Ya? Jadi dalam keadaan fitan, Allah uji kita ni. Diam itu jauh lebih baik daripada banyak cakap. Kecuali benda tu betul. Yakin, kita yakin ilmu itu benar, yang ini benar. Kecuali benda tu bermanfaat kalau dibincangkan. Ada benda di keadaan dalam keadaan ujian macam ni, fitan macam ni, ada benda yang baik pun tidak boleh dibicara secara terbuka, sebab dia akan menimbulkan lagi banyak kacau belau. Jadi lebih baik diam dulu, sehingga Allah yang menentukan urusannya. Ada kalanya, ada kalanya begitu. Itu yang pentingnya petunjuk Allah. Orang yang beriman, yahdi qalbah, Allah beri petunjuk pada hati dia. Dia nak bercakap, dia tak bercakap, Allah yang bagi petunjuk, cahaya kepada dia. Ada kalau orang kata, ada ustaz-ustaz ni zaman macam ni, tak berani bagi pandangan. Bukan dia tak berani, dia kejar-kejar. Ada orang, tiba-tiba ustaz ni kontroversi. Pandangan dia, lain daripada lain, hebat. Bukan macam tu. Nampak tak realiti? Jadi hanya hati yang Allah beri petunjuk, yang dapat petunjuk Allah ni, dia dapat menangani perkara-perkara ini dengan baik. Kalau tidak, kita buat hanya yang ini dengan pihak A, yang ini pihak B, pihak C. Ada yang bergaduh pasal COVID, ada yang marah, tak puas hati. Saya pun ada banyak benda yang tak puas hati, tapi takkan benda yang saya tak puas hati bukan takkan menyelesaikan masalah. Takkan menyelesaikan masalah. Jadi berbagailah masa ujiannya. Jadi Astaghfirullah, berat rasanya untuk saya menasihati orang lain supaya tidak mengumpat, disebabkan diri sendiri pun kadang-kadang terperangkap. Ustaz pun banyak cerita pasal keburukan orang. Ustaz ceramah tu cakap tu. Ujiannya, Ustaz kata itu terkecuali, pengecualian. Tapi Ustaz pun ingat, pengecualian itu terbatas, terhad. Allah tak bagi ruang yang luas atas nama kita nak mengajar, nak mengatakan keburukan. Mesti bersyarat, mesti secara umum, tidak disebut secara individu. Contohnya, mesti perkara yang dah maklum. Itu pertama. Benda itu memang kalau Ustaz tak cerita pun dah tahu. Tapi kalau korang nak tahu, korang tak tahu ni, Ustaz dia tahu. Ini benda, itu tak boleh lagi. Selagi benda itu tertutup, selagi itu kita tak boleh buka. Kalau dah terbuka, dah orang yang aib itu sendiri pun, dia memang dia sendiri yang memviralkan keburukan dia, itu tidak ada jadi masalah sangat. Tapi masih terbatas, tak boleh nak lebih daripada yang sepatutnya, masih ada had. Sebab di sisi Allah setiap sesuatu itu ada kadarnya, ada ketetapan had yang tertentu. Hanya Allah yang maha berkuasa melakukan apa saja seluas-luasnya. Adapun kita sebagai hamba terbatas, tertakluk kepada ruang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun kita memohon kekuatan kepada Allah untuk melaksanakannya sesungguh-sungguh. Salah satu kebiasaan yang dianggap ringan oleh banyak orang adalah mengumpat, menggosip dan sebagainya, yang mudah saja manusia melafazkannya di kedai kopi, di rumah, di depan TV. Sekarang ini dengan gadget dia lah, dengan berbagai-bagai gadget dan aplikasi yang ada di dalamnya, kita mudah sangat mendapat maklumat keburukan, keaiban, dan kita mudah sangat menyebarkannya. Sebab apa? Sebab kita mudah sangat percaya dalam apa urusan. Kisah macam-macam. Kalau COVID ini kisah penularan
Tiba-tiba je kita hantar dapat gambar, oh restoran ni tutup, pasal ada. Betul ke kita tak siasat? Oh, si bulan begitu begini. Jumpa tadi apa? Gelang begitu. Isu, kita mula berkata, kita bercakap semua, kita bercakap. Menteri begini, orang ni begini, wah kita bercakap sedar. Sejauh mana benarnya, sesuainya benda ini nak dibercakapkan, kita jalan fikir. Sebab apa? Mudah sangat. Wasilahnya begitu mudah. Itu dalam urusan yang lain. Urusan agama pun tiba-tiba je dapat. Barang siapa yang memaklumkan tibanya datangnya satu Muharram, maka baginya pahala begitu begini. Wah, bagus sih kita pun share. Padahal bukan hadis pun, Nabi tak pernah sebut pun. Ini antara fitnah, ujian dalam keadaan macam ni. Dalam kemudahan yang ada, kita mendapat keburukan yang banyak. Jadi semuanya berkadar, ada ketetapan. Firman Allah Ta'ala, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kita kenapa begitu mudah sangat kita buat perkara ini? Kerana kita menganggapnya sesuatu yang remeh. Perbuatan fitnah, menuduh dan membuat ini sesuatu yang kecil, small matter. Ini small matter. Aku tak kisah, memang aku tahu benda ni. Padahal dalam pandangan Allah itu adalah sesuatu yang besar, itu dosa yang besar. Sebab tu saya daripada mula tadi bila sebuah ayat inna akramakum indallah. Setiap penilaian ukuran itu berdasarkan apa yang disiap Allah, bukan kita tak ada hak. Aku rasa okey je benda ni. Tak, kita sebagai orang dalam yang nak selamat dunia akhirat ni, kita kata Allah okey tak dengan apa yang aku buat ni, apa yang aku kata. Itu orang tak boleh. Allah setuju tak? Allah benarkan tak aku berfikir begini, berpendapat begini, berkata begini, berbuat begini? Kita lebih ikut kata aku lah. Aku tahulah apa yang tahu benar ni. Aku orang pandai, aku belajar. Aku bukan cakap kosong. Aku buat kajian dah. Itu sering menjadi dalil hujah untuk kita. Padahal itu tak laku insya-Allah Ta'ala. Sama sekali tak ada. Ustaz yang mengajar pakai dalil pun kita tak terima. Padahal ustaz mengajar pakai dalil. Tak terima. Kita cakap kosong pun, aku tahu lah. Ini masalah. Istilah orang Melayu kata apa? Menegakkan benang yang basah. Itu cerita kita suka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sehingga jadi setiap kelompok itu berbangga dengan hujah masing-masing. Dengan apa yang ada pada mereka. Jadi banyak benda yang kita sangka semua matter di sisi kita, tapi di sisi Allah adalah very big matter. So berhati-hati. Jangan tersilap jangkaan. Oleh itu jangkaan zonniyah, rasa dia tidak ada diterima dalam neraca kebenaran. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan kamu, rasa-rasa kamu itu tidak akan memberi kemenangan kepada kebenaran, tidak akan bermanfaat kepada kebenaran. Jangan main rasa-rasa. Okay? Alasan yang selalu diberi, apa yang saya cakap ini benar, memang dia kena quote. Walaupun dia benar, itulah dikatakan mengumpat. Yang kita mengatakan sesuatu di belakang orang tersebut yang sebenarnya dia ketahui pasti dia marah. Dah nak masa berhenti waktu syuruk SOP macam tu sini. Sikit lagi, boleh sikit lagi. Okey, sikit lagi, habiskan sekejap. Kalau ia tidak benar, ia dikategorikan sebagai fitnah pula. Saya dah beritahu, fitnah tu bahasa kita, bahasa Arabnya dusta, buhtan dan kazib atau iftira'un. Manakala kalau dicakapkan secara berhadapan, ia seolah-olah mencela. Kalau kita cakap dan bagi zammun, kita dah mencela dan mengaibkan orang itu secara direct. Okay? Lebih teruk lagi ada sifat diceritakan kita telah pun hilang dari orang tersebut. Yang ini dia telah bertaubat, tapi kita masih menceritakannya. Ini mengungkit bahasa kita. Dia dah buat dah stop dah. Aku tak percaya dengan dia. Kau jangan percaya lah macam ni. Kononnya jadi baik. Tak adanya. Tak ada harapan lah. Ini adalah terfusal. Orang hati dia penuh dengan kesumat, kebencian. Dia tak boleh tengok orang nak baik. Bagi dia seorang je baik. Dia aja yang boleh masuk syurga. Orang lain tak ada harapan. Jangan haraplah. Ini ramai di akhir-akhir zaman ni. Ramai yang manusia ni. Sebenarnya kita memburukkan orang lain, kita sebenarnya memburukkan diri kita sendiri.
Ia seperti seorang yang melontar bola ke dinding. Bola itu akan melantun kembali ke mukanya macam apa, bumerang apa. Dia balik pada kita lah. Jadi macam tu. Wala talmizu anfusakum. Allah kata jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Macam mana boleh berlaku macam tu? Dengan mencela orang lain. Sama seperti kamu mencela diri kamu. Seperti dalam hadis Nabi sebut, celakalah orang yang mencela bapaknya sendiri. Sahabat kata, wahai Nabi, ada kau orang yang mencela bapak Nabi? Nabi kata, bila kamu mencela bapak orang lain, kamu telah mencela bapak kamu sendiri. Itu maksud dia. Setiap perbuatan yang kita kata itu balik pada kita. Yang buruk balik pada kita, yang baik pun balik pada kita. Okay? Jadi apa yang kita buat baik untuk kita juga. Apa yang kita buruk, kita kata keburukan dia akan balik pada kita juga. Itu peraturan Allah. Kalau kita no, tidak, aku cakap betul, memang dia macam tu. Betul tak? Peraturan Allah tidak. Kalau kamu menceritakan keburukan orang dan tujuan-tujuan yang jahat dalam ruang yang tidak dibenarkan oleh syarak, kamu sebenarnya membuka keaiban kita, kecelaan diri kamu sendiri. Apa atau orang kata orang lain membuka buku lidah dia sendiri. Itu masalahnya. Strategi terbaik adalah bila melihat keburukan orang lain, jadikan dia sebagai cermin untuk diri sendiri. Isti'azah dulu. Ya Allah, semoga aku tak jadi macam tu. Semoga dia dan aku mendapat hidayah, petunjuk untuk menjauhi perkara ini. Semoga Allah berikan kita jalan keluar daripada keburukan ini. Isti'azah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Istighfar banyak-banyak. Kadang-kadang Allah uji betul. Bila kita jadi guru mengajar benda yang kita kata ini tak boleh, Allah uji kat kita balik. Yang mengajar itu, kalau tanya saya pun kena uji juga. Kadang-kadang benda yang kita terangkan, dia kata tahu haram, di situ dah ujian yang datang. Jadi kalau boleh kita kena sentiasa dalam keadaan berhati-hati. Orang mukmin, orang bertakwa, itulah gambaran hidupnya. Bila Umar dia jawab, bila orang tanya apa makna takwa, dia kata orang takwa ni orang yang berjalan di dalam kawasan yang penuh dengan onak duri, dengan benda baik. Dia melangkah dengan penuh berhati-hati, takut-takut terpijak, nanti sakit. Orang bertakwa macam tu, dia berhati-hati. Dia bercakap, Allah uji juga. Dia sampaikan kebaikan, Allah uji juga. Dia tegur keburukan, Allah uji juga. Yang senang. Bukan seorang cakap ni, mengajar ni, Allah uji balik yang kita. Dan sebab tu kadang-kadang ada orang yang jadi motivator, cerita tentang rumah tangga, nasihat orang mana, rumah tangga dia pada ujian. Kenapa tak tahu? Ada ujian. Baik. Contoh itu seperti contoh. Lebih baik kita mencegah perbuatan buruk kita dan meneliti kesalahan kita daripada mencari dan menceritakan kesalahan orang lain. Itu yang paling betul. Kita cari kekurangan kita sendiri dengan tujuan untuk membaiki, bukan untuk jadi putus asa. Jangan sampai kita cari kelemahan kita, memang aku tak boleh, aku tak mampu, aku ni tak boleh. Sampai putus asa, itu tak boleh. Ada orang macam tu pula. Tak mahu. Kita mencari kekurangan kita untuk memperbaiki dia, memperelokkannya semua dia. Cuma Allah Ta'ala fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu wahai manusia, apa kamu tidak perhatikan? Allah banyak suruh kita perhati diri kita, perhati anak isteri kita, jangan tengok orang lain. Allah menggelar manusia suka mengumpat dengan firman-Nya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kamu mengumpat antara satu sama lain. Adakah ada seseorang antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Saya dah sebut tentang ayat ini tadi. Allah menyuruh kita memerhatikan nikmat-nikmatnya yang ada pada diri kita, yang dijadikannya supaya kita dapat menggunakan semua nikmat itu untuk mengabdikan diri kepadanya. Realitinya berapa banyak nikmat yang diberi, terutama lisan yang kita gunakan untuk melanggar perintahnya. Mengumpat orang lain, menjejaskan integriti diri kita. Secara tidak langsung kita telah mendedahkan kelemahan kita sebagai pemimpin. Kita memberitahu orang lain bahawa kita adalah manusia yang tidak boleh dipercayai apabila kita banyak cerita tentang keburukan orang lain. Itu bab tentang mengumpat. Jadi orang yang image-nya yang baik, dijaga benda ni. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja untuk sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan,
Saya masih mempunyai hasrat untuk membaca buku ni. Tadabbur Magazine, buku yang saya selalu cerita dengan tuan. Dan ramai yang dah beli, tapi bila PKP yang dah beli tak yang sepatutnya. Jadi kelas kuliah saya di sini sepatutnya 2 kali, tapi kuliah maghrib belum lagi katanya. Ya. Jadi kalau ada peluang nanti, insya-Allah saya akan baca buku ni. Dan buku ni pun dah habis dah, tak banyak dah. Lepas buku ni saya akan baca buku ni kalau diizinkan oleh pihak pengurusan. Buku ni buku tulisan saya sendiri, Tadabbur Magazine. Okay, ini jilid pertama, mengandungi surah Al-Fatihah sampai surah At-Taubah. Ramai yang dah beli, sebab saya cetak sebelum PKP, kemudian bila PKP tak boleh nak ambil, kemudian bila ada pelonggaran tu saya ada ramai yang dah bayar, saya dah bagi dah. Dan ada pada Haji Omar pun 2 buah buku. Kalau tuan nak beli, cuma harga promosi dah berakhir lah. Ya, harga promosi dulu 300 buku yang pertama RM40. Alhamdulillah dah jual lebih daripada 300 dah, dekat 600 dah jual, tapi harganya RM50 satu. Kalau tuan-tuan nak beli, nak sekarang ada kat saya, ada dalam kereta kat saya pun ada. Kalau boleh juga Haji Omar pun ada 2 buah lagi buku pada Haji Omar. Okay, nak ambil sekarang bayar kemudian pun tak apa. Wallahualam bissawab. Semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala dengan apa saja ujian yang ada pada kita hari ini, yang tidak akan berkurangan. Kalau kita berada di akhir zaman, ujian akan bertambah, tapi Allah sentiasa memberi taufik dan hidayahnya, bimbingannya untuk kita berada di jalan yang lurus, jalan yang baik. Yang baik yang benar itu hasilnya daripada Allah SWT yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang salah dan silap itu adalah atas kelemahan saya sendiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.